Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sudah masih setia bersama di dalam channel ini. Hari ini satu perkongsian, satu maklumat bocor yang saya nak kongsi dengan kamu. Tapi sebelum saya masuk, sebelum saya direct to the point saja berita hari ini, tolong tekan butang subscribe dan juga like dan share video ini supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik daripada channel ini. Ada yang kata Pakatan Harapan dapat 20 kerusi lagi. Ada juga yang kata Perikatan Nasional pun dapat 19 kerusi lagi. Jadi dari mana 20 dan 19 kerusi ini? Jadi sudah pasti 20 kerusi untuk Pakatan Harapan adalah untuk menyokong kerajaan perpaduan, dan begitulah juga untuk Perikatan Nasional. Hari ini ada satu berita daripada Sinar Harian. Saya sangat tergerak hati saya untuk kongsi dengan kamu, terutamanya kepada penyokong Pakatan Harapan, di mana satu tajuk berita ini, PRN, Pakatan Harapan Negeri 9 yakin kekalkan 20 kerusi DUN. Pakatan Harapan Negeri 9 yakin dapat mempertahankan 20 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi gabungan itu pada PRU ke-14 yang lalu di Negeri 9, dan juga pada PRN Negeri 9 pada tahun depan yang dikabarkan akan diadakan 6 bulan lagi. Pengerusinya, Datuk Sri Aminuddin Harun, bagaimanapun ada berkata, beliau tidak juga menafikan ada kelemahan dan juga kekurangan yang memang dikesan di dalam kerusi DUN itu selepas PRU 15. Beliau berkata, insya Allah kita mampu mempertahankan ke-20 kerusi itu, dan kita sudah nampak di mana kelemahan dan di mana kekurangan. Kita ada masa lebih kurang 6 bulan lagi sebelum pilihan raya negeri. Kita boleh perbetulkan dan perbaiki kelemahan dan kekurangan. Beliau juga berkata, saya juga yakin kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kali ini dapat memberikan perkhidmatan terbaik dan juga menambah keyakinan rakyat untuk terus memberi sokongan kepada Pakatan Harapan. Beliau juga berkata, beliau akan menambah keyakinan rakyat untuk terus memberi sokongan kepada PH selain daripada calon itu sendiri. Dalam pada itu, Menteri Besar Negeri 9 itu juga berkata, sekiranya kerjasama dengan Barisan Nasional dimuktamadkan, beliau berpendapat ia lebih memberi keyakinan. Dan seperti yang saudara-saudari tahu, memang Barisan Nasional pada hari ini adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan. DUN Negeri 9 yang ketika ini diwakili oleh 20 ahli Pakatan Harapan dan juga 16 Barisan Nasional daripada keseluruhan 36 kerusi pada pilihan raya 14. Sementara itu juga mengulas mengenai laporan media baru-baru ini berhubung sasaran PN Negeri 9 untuk menang sekurang-kurangnya 19 kerusi DUN pada PRN nanti. Aminuddin juga berpendapat ia adalah untuk memberi keyakinan kepada penyokong dan juga jentera parti. Kalau saya jadi pembangkang pun, saya akan cakap saya boleh menang 19 DUN untuk memberi keyakinan kepada penyokong dan jentera. Jadi itu memang biasalah. Kalau tuan-tuan dan puan fikir, dan saya pun fikir, sekiranya kerajaan pun mempunyai pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan, khususnya di Negeri 9,
pemimpin Pakatan Harapan Negeri Sembilan, sudah pasti mereka pun yakin akan mendapat kursi sekian-sekian. Dan begitu juga Perikatan Nasional sebagai pembangkang yang juga meyakini pengundi mereka, rakyat Malaysia di Negeri Sembilan, untuk meyakinkan mereka bahwa mereka juga boleh menang kursi sehingga 19 kursi. Jadi katanya lagi, kita tunggulah seperti apa yang saya cakap tadi, ada 6 bulan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada 6 bulan lagi sebelum PRN Negeri Sembilan. Dan PH Negeri Sembilan pada ketika ini yakin akan mendapat 20 kursi DUN lagi. Dan ini sudah pasti akan menguatkan lagi kerajaan perpaduan, menguatkan lagi sokongan kepada kerajaan perpaduan. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Boleh komen di bawah. Tapi dalam masa yang sama juga, kita tidak boleh menafikan juga bahwa Perikatan Nasional juga yakin akan mendapat 19 kursi di Negeri Sembilan. Jadi teruskan bersama dalam channel ini untuk perkembangan seterusnya. Hai semua, tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih menonton video ini. Terima kasih sudah bersama di dalam channel ini. Satu yang saya nak kongsi dengan kamu, yang saya rasa kamu semua pun mempunyai perasaan yang ingin tahu, seperti saya juga. Apa keadaan dan apa kabar Najib di penjara? Ramai yang tertanya-tanya, bagaimana bosku di penjara? Sudah pasti walaupun kita tahu kes mahkamah beliau dan juga kesalahan yang beliau tanggung sekarang, yang beliau sedang jalani sekarang, hukuman yang beliau sedang jalani, rakyat Malaysia masih tertanya-tanya, apa kabar bosku? Sudah pasti kita melihat beliau masih aktif di Facebook, tapi sebenarnya itu bukan beliau yang main telepon dia. Itu adalah admin bagi Facebook, Najib Razak. Tapi hari ini satu sumber mengatakan ini adalah keadaan terkini Najib. Saya sedikit gembira, sedikit sedih juga. Walaupun saya tidak kenal Najib, dia pun tidak kenal saya, tapi saya cuma nak kongsikan kepada rakyat Malaysia keadaan terkini Najib ataupun bosku. Tapi sebelum kita teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini, ataupun terkini daripada MH Daily, Puad cerita keadaan terkini Najib. Ini kenyataan daripada Puad Zarkashi. Katanya, cerita keadaan terkini Najib, Puad telah membuat satu kenyataan. Beliau nampak susut hanya baca surat kabar. Puad cerita keadaan terkini Najib. Nampak susut hanya baca surat kabar. Hari ini jumpa bosku di mahkamah. Alhamdulillah dapat berbual lama dengan bosku di mahkamah. Kebetulan kami berdua datang awal. Perbicaraan pula hanya bermula pada jam 10.15 pagi. Saya mulakan dengan bertanya kabar. Are you okay? Bosku amat ceria dan bersemangat. Walaupun nampak susut sedikit, dia tidak dibenarkan menggunakan handphone. Bosku juga, Najib, mengikuti perkembangan di luar melalui surat kabar. Dia dapat surat kabar sehari lewat, bermakna dia dapat cerita yang sudah basi 2 hari. Kami berdua berbincang isu ekonomi dan isu semasa, termasuklah barisan kabinet kerajaan perpaduan. Dia berpesan, ingatkan ahli UMNO agar istiqomah, jangan risau dan bangkit semula. Melihat wajah bosku yang segar, saya yakin bosku akan kembali dan meneruskan perjuangan murni ini. Melihat gelagat saksi hari ini, amat wajar semakan kehakiman tahun hadapan dibuat secara online streaming. Jadi ini adalah kenyataan daripada Dr. Puad Zarkashi melalui Facebook beliau, di mana beliau telah berjumpa dengan bosku di mahkamah dan telah berbual lama dengan bosku. Dan mereka ini berbual lama sebab Puad dan Najib datang awal, dan perbicaraan pula yang bermula pada jam 10.15 itu memberi mereka peluang untuk berbual. Mereka bertanya kabar dan dilihat bosku amat ceria dan bersemangat walaupun nampak susut sedikit.
dan dia memang tidak dibenarkan menggunakan handphone. Jadi kalau ada apa-apa siapa-siapa pihak yang klaim mendakwa bosku Najib menggunakan telepon di penjara, itu adalah tidak benar. Mereka juga ada berbincang berkaitan isu ekonomi dan juga isu semasa, termasuklah barisan menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Beliau juga kata yang terakhirnya, melihat wajah bosku yang segar, beliau yakin bosku akan kembali dan meneruskan perjuangan murni beliau. Jadi teman-teman dan puan-puan, itulah keadaan terkini Najib di penjara, di mana telah dinyatakan dan telah dinyatakan semasa Dr. Fuad Zarkasi berjumpa dengan beliau. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Boleh komen di bawah.